dengan hujahan saya. Yang pertamanya, saya tidak pernah berdebat. Ini kali pertama saya berdebat dan takdirnya saya kena berdebat dengan seorang menteri. Yang keduanya, YB Rafizi, seorang menteri, saya ahli parlimen pembangkang. So YB Rafizi ada banyak advantage, DOSM bawah dia, jentera kerajaan, media bawah dia. So it's not really a level playing field dengan izin. Bagaikan gajah bertemu sang kancil. Saya kecil je, tapi sang kancil ni walaupun kecil, akalnya panjang. Tuan Moderator, tajuk yang akan kita cerakinkan pada malam ini ialah model. Model baharu ekonomi Malaysia. Pendekatan saya pastinya berbeza dengan YB Rafizi. Saya akan tekankan aspek fundamental, the boring stuff, dan realiti denyut nadi yang dihadapi oleh Makcik Kiah, Uncle Lim, Mr. Mutu, juga rakan-rakan Foodpanda dan Grab driver, juga adik-adik graduan yang masih tercari-cari peluang pekerjaan. Terdapat 4 persoalan yang penting yang perlu kita jawab pada malam ini berkenaan dengan model baharu ini. Apakah matlamatnya? Ke mana nak dibawa? Jangan nak pusing-pusing, tak tahu nak pergi ke mana. Yang kedua, apakah terasnya supaya kekal kukuh? Yang ketiga, apakah platformnya? Apakah program-programnya? Dan yang keempat, apakah hasilnya? Moderator, sebelum kita melangkah jauh, kita perlu berterima kasih kepada dan terhutang budi kepada our founding fathers. Bapa-bapa pengasas negara yang telah meletakkan asas-asas yang penting dalam pembentukan dan pembangunan negara. Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan, federalisme, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, ekonomi pasaran terbuka. Tun Abdul Razak, bapa pembangunan, dasar ekonomi baharu, meletakkan national unity sebagai matlamat utama, bukannya economic growth. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dasar wawasan negara, wawasan 2020. Ini bagi saya adalah satu tapak tanah yang diwariskan kepada kita untuk kita bina rumah baharu yang lebih selesa. Melangkah ke hadapan, jika Tun Razak meletakkan national unity sebagai matlamat DEB, maka saya hari ini, Tuan Moderator, meletakkan national stability. National stability, kestabilan nasional sebagai matlamat utama. Mengapa? Kestabilan adalah satu unsur yang semakin pupus hari ini. Dunia pertembungan kuasa-kuasa besar. Di rantau kita ini, kita tersepit. Bak kata seorang menteri dahulu, elephant fight elephant. Dalam negara juga tidak stabil. Ekonomi tidak stabil. Perdana Menteri tidak stabil. Janji tidak ditepati. Ke hulu ke hilir naik heli. Berlagak seperti selebriti. Tiada hala tuju. Tiada legasi. Jelas, kita perlukan kestabilan. Dan saya meletakkan national stability sebagai matlamat model baharu ekonomi Malaysia. Maka apabila matlamat telah jelas, we need stability. Bukan seperti ekonomi madani yang mahu menjadikan Malaysia sebagai antara 30 ekonomi terbesar dalam dunia. We want to be among the biggest. The biggest doesn't mean the best. We want to be the best. We want to be the stable. Namun apa guna jika yang kaya itu semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan Makcik Kiah dan rakan-rakan peniaga jalanan terus mengeluh kerana hasil jualan dan keuntungan semakin mengecil. Terpenting di sini ialah pelaksanaannya, execution. I think Minister sangat setuju dengan ini. Bukan janji, bukan manifesto, bukan slogan, apatah lagi bukan pengumuman yang tergesa-gesa. PRN, berbanyak pengumuman. Umum-umum, kemudian baru dikaji dan diperincikan. Tambahan pula, cabaran ekonomi global sangat dinamik. US, China, Russia, Ukraine. Dan 1001 legacy issues yang membelenggu negara. 1MDB, SRC, hutang 1.5 trilion, subsidi yang tinggi, gaji yang rendah.
dan jurang kaya miskin yang semakin melebar. Ini membawa kita kepada trust yang perlu dipasak bagi memacu pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara yang lebih kukuh. Iaitu yang pertama, trust yang pertama, keadilan ekonomi. Yang kedua, kitaran ekonomi. Yang ketiga, kesederhanaan ekonomi. Yang keempat, integriti ekonomi. Pertama, keadilan ekonomi. Berkait rapat dengan sumber pendapatan, source of income. Kerajaan ada panel lain. Belah sini okey, belah sana tak stabil. Pertama, keadilan ekonomi. Berkait rapat dengan sumber pendapatan. Kerajaan perlukan kutipan cukai. Dan cukai perlu bersifat adil dan inklusif. Peniaga menetapkan harga dan mengaut keuntungan perlu munasabah dan bertimbang rasa. Rakyat dan pekerja mendapat gaji dan upah perlu kemahiran dan produktiviti tinggi. Dalam hal ini, ekonomi, ekosistem percukaian, perniagaan, keuntungan, pendapatan perlu adil, tidak menindas dan tidak counterproduktif. Kiblatnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah 188. Dan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Baqarah 275. Yang kedua, kitaran ekonomi. Jurang kaya miskin. Bandar luar bandar. Jurang antara kaum, jurang antara negeri dan masalah kemiskinan. Kemiskinan yang tersingkap dan yang terperangkap. Rujuk laporan Dawson. Ini juga amat penting bagi menangani masalah kronisme, nepotisme, monopoli, Alibaba, AP, kartel, orang tengah yang disebut oleh Wabi Rafizi tadi, yang mencengkam ekonomi dan menyakau keuntungan di atas kesusahan rakyat. Kiblatnya Al-Hashr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Yang ketiga, kesederhanaan ekonomi. Trust yang ketiga, kerajaan membazir, disebut Wabi Rafizi. Projek terbengkalai. Kontraktor yang mewah. Peniaga boros, rakyat boros. Masalah hutang kerajaan 1.5 trilion. Hutang isi rumah lebih 80% daripada KDNK. Perlu kepada dasar penjimatan, value for money dan supaya kesal limpahan multiplier effect yang lebih tinggi. Kiblatnya Al-Isra 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal bast fatakunda maluma mahsura. Allah kata, tangan kita ni jangan letak di leher. Jangan kedekut. Dan jangan kamu lepaskan tangan itu seluas-luasnya. Jangan boros. Fatakunda maluma mahsura. Maka kamu nescaya akan terduduk dalam keadaan yang hina. Yang keempat, yang paling penting. Yang paling penting ialah integriti ekonomi integriti. Ini trust yang paling penting. Kalau tiang rumah, ini tiang kat belakang. Tiang belakang, pintu belakang yang sering diserang oleh anak-anak dan makhluk perosak. Dalam kes-kes rasuah, yang didakwa ialah pemberi atau penerima rasuah. Bukan pemberi dan penerima rasuah. Ini salah satu. Contoh yang dituduh dengan 47 pertuduhan. Dia seorang saja, bukan dan, dia atau. Yang memberi tak didakwa. Kes Banglo, kes Terowong sama juga. Dan Datuk Seri Najib didakwa, disabitkan kesalahan, sekarang dalam penjara. Tetapi yang merosakkan dia, orang keliling dia, masih bebas di luar sana. Jadi kiblatnya ialah la'ana Rasulillah ar-rashi wal murtashi. Ini bukan doa, ini hadis. Itu sebab baik awak diam. Rasulullah melaknat ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat perasuah dan penerima rasuah. Ar-rashi wal murtashi itu dilaknat dan, bukannya dia atau. Dalam bab ni, tata kelola disebut oleh Wabi Rafizi tadi lebih janggal dalam bab tata kelola ini. Saya mari daripada bacok. Di bacok saya tak jumpa seorang pengerusi masjid dan bendahari masjid orang yang sama.
Kita tak jumpa. Tak ada persatuan PIBG, pengerusi PIBG dan bendahari PIBG orang yang sama. Tak ada. Di Pandan mungkin ada. Di Bacok tak ada. Tetapi di Putrajaya ada. Kita jumpa pengerusi dan bendahari orang yang sama. CEO dan CFO orang yang sama. Tata kelola bukan contoh yang baik. Jadi Tuan Moderator, saya kira cukup setakat itu dahululah. Saya ada seminit lagi. Saya nak berhenti di sini dan ayat terakhir saya buat satu observation. Saya buat satu pemerhatian. Kita dengar Wabi Rafizi sebut di awal tadi dalam bahasa Melayu. Dan saya rujuk teks-teks ucapan Wabi Rafizi dalam bahasa Inggeris. Dan teks ucapan Perdana Menteri ketika peluncuran ekonomi madani juga versi bahasa Inggeris. Saya cross-check dengan dokumen-dokumen kertas dasar, policy notes, advisory notes, recommendation daripada IMF dan World Bank kepada negara-negara membangun seperti Malaysia. Saya dapati terlalu banyak persamaan word by word. Saya tak kata Anwar dan Rafizi meniru, tetapi saya kata banyak yang sama. Persoalannya, apakah kiblat dasar ekonomi Anwar dan Rafizi? Saya ada dokumen. Okey, tamat sudah. Terima kasih. Sesi pertama. Ya. Peringatan mesra untuk anda sekalian yang menonton. Kita ada 2 orang pendebat dan harapnya ketika perdebatan berlangsung, kita semua bertenang, kita hadam apa yang sepatutnya dihadam. Dan inilah persungian kedua di mana setiap seorang akan diberi masa 5 minit untuk menjawab satu soalan yang sama oleh moderator.